Sila, Shah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bruas dia beritahu saya ambil dia punya bahagian juga. So jadi 14 minit. Boleh? Tak boleh, Ipoh Timur. Boleh. Okey. Putih pun nak ambil. Okey, sila. Baru-baru ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan politik stabil adalah atas sebab MOU. Saya melihat bahawa kenyataan ini berniat jahat dengan tujuan untuk mengelirukan rakyat jelata sekerana sebenarnya kestabilan yang dimaksudkan iaitu di mana kedudukannya tidak dicabar bukan atas sebab MOU tetapi atas sebab 115 MP yang menyokongnya buat masa ini puas dengan sogokan yang diberikan. Maka mereka tidak berpecah dan menarik sokongan mereka daripadanya. Seperti mana dunia tahu, sokongan 115 ahli parlimen adalah atas dasar jawatan-jawatan yang ditawarkan. Dan itulah sebabnya mengapa kabinet merupakan satu kabinet yang triple XL. Dan ada banyak juga jawatan-jawatan yang diberikan yang setaraf menteri. Termasuklah pengerusi kepada Majlis Pemulihan Negara yang diserahkan kembali kepada Yang Berhormat Pak Goh, walaupun Yang Berhormat Pak Goh telah pernah diisytiharkan sebagai kerajaan gagal oleh Parti UMNO Barisan Nasional. Ini peliknya ya. MOU ini adalah kerana Pakatan Harapan dalam bahasa Inggeris dengan izin is a different kettle of fish. Kita tak boleh dibeli dengan tawaran jawatan ataupun sogokan. Kita boleh adakan kerjasama atas dasar-dasar yang dipersetujui bersama. Dan kesatuan yang kelihatan wujud adalah atas sebab kita telah menggariskan beberapa dasar-dasar yang kita anggap amat penting untuk negara kita supaya matlamat-matlamat yang terkandung di dalam RMK ke-12 dan RMK yang lain sebelum itu akan insya-Allah dapat dicapai. Ya. Baru-baru ini Yang Berhormat Bagan Datuk dia sebut tentang Melaka dan betapa kecewanya bahawa berlakunya peristiwa lompat-melompat sehingga akan terjatuhnya sebuah kerajaan. Dan dia menyebut kita boleh adakan pilihan raya peringkat negeri Melaka kerana kita nak serahkan balik kepada rakyat untuk memilih. Sejak bila pula Bagan Datuk ambil berat tentang pilihan rakyat? Bukankah mereka yang menyebabkan jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan yang telah dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya yang ke-14? Lalu janganlah berpura-pura. Hakikatnya, mereka sangat takut kerajaan Pakatan Harapan akan kembali memerintah. Bukan sekadar di peringkat pusat, tetapi juga di peringkat negeri-negeri. Dan atas sebab itu, ada seorang yang bernama Tan Sri Syahril Abdul Samad menyatakan kerajaan ada dua pilihan. Isytihar darurat di Melaka ataupun bubar DUN. Saya nak sebut, kalaulah kerajaan yang ada ini kerajaan yang bermaruah, yang bercakap tentang kepentingan rakyat dan sebagainya, biarlah kerajaan Melaka yang baru itu meneruskan pemerintahannya dan membuktikan kepada rakyat supaya rakyat boleh memilih pada PRU yang akan datang mana satu
yang lebih baik. Itu hak rakyat. Ya, walaupun kita tak kondon, kita tak berapa seronok tengok lompat-lompat ni. Tapi inilah budaya yang telah dimulakan melalui Sheraton Move. Ya, yang heran, golongan yang terlibat dalam Sheraton Move pula yang nak kutuk. Ya, this is dengan izin the ultimate in hypocrisy. Yang kedua, RMK ke-12 seperti mana laporan yang telah disebarkan kepada kami semua ni amat mengkagumkan. Ketua Pembangkang yang berhormat Ketua Pembangkang telah menyebut ianya telah menelan belanja sebanyak 2 bilion dan bayaran itu telah dibayar kepada konsultan luar negara. Ada kenyataan yang menafikannya. Tapi tidak pula disebut berapa jumlah sebenarnya. Dan tidak juga disebut sama ada benar ataupun tidak, konsultan luar lah yang telah mendapat bayaran yang besar itu. Kita minta pihak kerajaan mendedahkan kos yang sebenar. Kerana ini adalah sebahagian daripada persoalan ketelusan dan pertanggungjawaban yang diperjuangkan oleh Pakatan Harapan yang menjadi asas kepada MOU di antara kita dengan kerajaan. Perancangan yang baik tidak menjamin pelaksanaan yang baik. Sudah 12 RMK disediakan. Namun, walaupun RMK itu cantik, indah, cukup mengkagumkan, tetapi pelaksanaannya, minta maaf, jauh daripada apa yang sepatutnya. Maka, untuk menentukan RMK 12 ini akan mencapai keberkesanan dan matlamat yang seperti mana yang diinginkan, maka ada beberapa transformasi parlimen yang telah kita cadangkan dalam MOU. Iaitu kita nak memberdayakan PSC, Parliamentary Select Committee. Biar pelaksanaan RMK 12 ini dipantau dan dikawal dengan rapi, supaya tidak akan ada lagi penyelewengan dan perbelanjaan yang tersasar seperti mana renovation Seri Perdana yang hingga hari ini jumlah keseluruhannya telah menelan belanja 100 lebih juta ringgit Malaysia. Saya nak sentuh tentang RMK. Saya rumuskan. Teruskan. Rumuskan. Okey. Baik. Saya rumuskan. Saya ambil time berwas sikit. Ya, sebab lepas ni Ipoh Timur nak juga. Sikit je. Baik. Fokus pertama, merancangkan pertumbuhan ekonomi. Kajian telah menunjukkan merudumnya ekonomi negara sekarang ini bukan semata-mata kerana COVID, tetapi kerana ketidakstabilan politik yang hasil daripada langkah Sheraton. Ya, ini penting. Kerana ada yang terlibat dalam langkah Sheraton, dia tak faham dan dia tak sedar. Dengan izin, the damage that they have caused to the country. Orang lari, pelabur-pelabur lari. Kerana melihat ketidakstabilan politik negara ini. Maka, persoalan menghayati dan mengamalkan satu corak politik yang berwibawa dan bertanggungjawab adalah amat diperlukan. Fokus ketiga, 2 poin je lagi, ringkas. Fokus ketiga, meningkatkan kesejahteraan keluarga Malaysia. Perpaduan nasional. Tapi cakap pasal perpaduan nasional. Namun, cogan kata Melayu Islam. Nak lagakan orang Melayu dengan yang bukan Melayu, orang Islam dengan yang bukan Islam, tetap merupakan corak politik sempit yang digunakan oleh beberapa parti-parti politik di negara kita. Kita harap persoalan ini akan dapat ditangani dengan lebih serius dan dengan lebih berkesan. Kita perlukan usaha membina perpaduan atas dasar-dasar yang boleh diterima ramai. Seperti integriti, seperti ketelusan, pertanggungjawaban, dan bukan atas sentimen perkauman dan keagamaan
yang sempit. Rakyat Malaysia perlu menolakkan itu. Maka kesimpulannya, satu line je. Perancangan yang baik dirosakkan oleh politik yang durjana. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Shah Alam.